Okey, 4.2.1 fungsi dan prosedur dalam atur cara Python. Okey, next. Pengenalan fungsi dan prosedur. Semasa fasa pengekodan, maksudnya fasa di mana kita menulis kod arahan, menulis kod segmen. Algoritma bagi tugas utama diterjemahkan kepada atur cara utama. Manakala algoritma setiap tugas kecil diterjemahkan kepada sub atur cara yang dipanggil function atau prosedur. Function dan prosedur akan digunapakai dalam atur cara utama bagi menyelesaikan masalah tersebut. Okey, maksud dia macam ni. Semasa kita buat program, semasa kita menulis atur cara yang kita tulis tu daripada atas sampai baris yang terakhir, selalunya kita tulis atur cara ni panjang lah kan. Okay, atur cara yang panjang tersebut sepatutnya kita boleh pecahkan kepada dua. Okay, dua kategori utama, iaitu yang pertama adalah kita panggil sebagai atur cara main, atur cara utama. Okay, maksudnya dia ada atur cara utama, dan yang kedua kita ada atur cara yang kecil-kecil ni, yang melaksanakan tugas-tugas tertentu, tugas-tugas kecil. Okay. Yang melaksanakan tugas-tugas kecil ni kita panggil sebagai sub atur cara. Ni sub atur cara ni. Sub atur cara ni apa fungsi dia? Untuk melaksanakan tugas-tugas kecil. Atur cara utama ni untuk melaksanakan tugas utama. Okay, main. Okay, next. Okay, contoh atur cara. Ni atur cara yang mudah lah yang kita guna masa tingkatan 2 tu kan, Python. Okay, tengok. Ini ada dua atur cara. Yang ni atur cara yang pertama, yang ni atur cara yang kedua. Atur cara pertama ni, tengok ini atur cara ni untuk memaparkan lirik lagu Happy Birthday kan. Saya nyanyi lagu Happy Birthday untuk 3 orang ni. Untuk Sheila, untuk Akif dengan Wani. Okey, ini ialah atur cara menggunakan Python. Maksudnya, kita tulis atur cara tu ada berapa baris dekat sini? Kalau tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 baris. Dalam satu atur cara ada 12 baris. Okey, itu yang pertama ni. Bila kita run, bila kita laksanakan atur cara ni, output dia adalah macam ni. Ini output dia. Dia akan keluar macam ni. Happy birthday to you kan? Happy birthday to you. Yang ni yang kedua. Happy birthday dear Sheila. Ini. Lepas tu happy birthday to you. Ada slash n. Apa maksud slash n ni? Ingat lagi tak? Apa maksud slash n ni? Selang satu baris. Ya, bagus. Untuk selang satu baris. Sebab tu lah dia selang kat sini kan? Okey, lepas tu dia sambung yang kedua pula. Rangkap kedua. Okey, ini satu rangkap. Ini rangkap kedua. Okey, ni rangkap seterusnya lah. 1, 2, 3. Oh, dah sampai sini, sampai sini. Ni rangkap yang pertama kan? Ini rangkap yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga yang ni. Okey. Ada 3 rangkap, 12 baris. Okey. Itu yang pertama, atur cara pertama. Kita tengok atur cara yang kedua. Okey. Untuk atur cara kedua ni, kita menggunakan, kita pecahkan. Okey, yang ni adalah kita panggil atur cara utama. Ini atur cara utama. Yang ni kita panggil atur cara yang melaksanakan tugas khusus. Tugas dia apa? Untuk nak tulis lirik lagu Happy Birthday. Ini kita panggil sebagai sub atur cara. Okey. Kalau tengok dekat sini, kesemua atur cara ni terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada 2 kan? Satu adalah atur cara utama, satu lagi sub atur cara. Okey. Dalam atur cara ni, yang kedua ni,
kita akan laksanakan atur cara utama dulu. Okay, mesti laksanakan atur cara utama dulu. Atur cara utama, tengok baris ni. Lagu dalam bracket Sheila. Maksud dekat sini, lagu ni maksudnya dia memanggil. Dia panggil sub atur cara. Panggil atur cara anak dia tu. Okay. Atur cara lagu kat mana? Yang atas ni lah kan? Yang ni dia panggil. Dia panggil sub atur cara yang bernama lagu dan dia hantar pemboleh ubah. Ini nilai pemboleh ubah tu nama dia Sheila kan? Jadi dekat sini nama tu adalah pemboleh ubah. Nama tu pemboleh ubah. Nilai dalam pemboleh ubah ni apa dia? Apa nilai yang dia hantar? Dia hantar apa? Sheila. Ya, Sheila kan? Okey. Baris ni maksudnya lagu Sheila dia panggil. Panggil apa? Panggil sub atur cara yang bernama lagu dengan menghantar nilai Sheila masuk ke dalam pemboleh ubah nama. Macam tu. Lepas tu dia akan laksanakan lah. Happy birthday to you. Yang ni. Kan? Happy birthday to you. Yang ni. Happy birthday dear. Lepas tu dia akan cantumkan. Tanda tambah ni maksudnya dia gabung. Dia cantumkan. Selang satu baris. Cantum dengan pemboleh ubah nama. Pemboleh ubah nama nilai dia apa sekarang? Nilai dia Sheila kan? Sebab tu dia keluar kat sini Sheila. Lepas tu dia ada titik kat sini. Sepatutnya ada titik ya. Lepas tu happy birthday to you. Yang ni kan? Faham tak yang pertama ni? Maksudnya dia panggil sub atur cara lagu. Okay, lepas tu yang kedua, untuk nyanyi, untuk Akif pula, sama juga. Dia panggil sub atur cara yang bernama lagu. Okay. Dia panggil sub atur cara lagu ni. Dia pi balik ke sini. Kali ni dia hantar nilai apa? Akif kan? Jadi nama Sheila ni keluar lah tadi. Okay, dah habis. So dia hantar nama baru. Akif. Okay. Lepas tu dia akan laksanakan badan dia. Ini dipanggil badan atau cara sub. Okay, badan dia. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Akif. Okay, lepas tu happy birthday to you. Faham? Habis saya yang tu. Untuk orang ketiga, untuk Wani pula. Syazwani. Sama juga. Okay, dia panggil sub atau cara yang bernama apa? Bernama lagu. Dia hantar nilai Wani. Jadi Wani ni akan masuk ke pemboleh ubah nama. Sekarang ni nama Akif ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Dia akan keluarkan nama Akif, dia ganti dengan Wani. Pemboleh ubah sekarang pegang nama Wani. So happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Wani. Happy birthday to you. Awak nampak tak output dua-dua ni, output ni sama ada output dia? Sama kan? Output yang sama. Tapi cara menulis atau cara tu berbeza. Faham tak saya cakap? Yang ni awak tulis atur cara ni dia jadi atur cara panjang sebab dia tak bahagikan kepada atur cara utama dan sub atur cara. Dia terus gabung semua daripada awal sampai habis. Panjang sangat. 12 baris ni. Kalau yang ni dia lebih pendek kan? Berapa baris yang ni? Cuba bilang. Berapa baris? 7 lah. 7 saya bilang 8. 8 baris, okey. 8 baris. Jadi, melalui contoh ni yang saya nak terangkan, maksudnya atur cara yang kita tulis tu, atur cara yang panjang tu sebenarnya kita boleh ringkaskan. Di mana tugas-tugas yang berulang tu kita letak kepada sub atur cara. Tugas yang berulang. Macam dekat sini, lirik lagu Happy Birthday tu sama je kan? Cuma yang tukar dekat nama saja. Okay? Jadi, inilah fungsi sub atur cara. Okay, tak apa. Kalau tak faham lagi, sekejap lagi kita tengok contoh lain. Mungkin lebih faham lepas ni. Seterusnya. Okay, sub atur cara tadi tu yang saya cakap. Sub atur cara ni atur cara kecil-kecil tu kan? Yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sub atur cara ni terbahagi kepada
Berapa? 2. Iaitu satu sub atau cara kita panggil sebagai fungsi. Yang kedua adalah prosedur. Inilah tajuk kita ni, fungsi dan prosedur. Kedua-dua ni, fungsi dan prosedur ni adalah satu kumpulan yang sama, iaitu kumpulan yang kita panggil sebagai sub atur cara. So kena ingatlah lepas ni kalau saya tanya, bagi 2 contoh sub atur cara, apa dia? 2 contoh sub atur cara. Apa dia jawapan dia? Fungsi dan prosedur. Okay. Okay, next. Okay, kita tengok yang pertama, sub atau cara yang pertama kita panggil sebagai fungsi. Okay, fungsi. Fungsi adalah sub atau cara. Dia mula dengan ayat sub atau cara yang melaksanakan tugas khusus. Melaksanakan tugas khusus. Berulang kali. Kita boleh panggil dia, boleh suruh dia laksanakan tugas tu berulang kali, banyak-banyak kali. Kita nak suruh dia buat kerja, kita nak suruh dia laksanakan satu tugas, kita hanya panggil saja. Okay? Laksanakan berulang kali serta boleh memulangkan nilai. Ini yang pentinglah untuk fungsi. Memulangkan nilai selepas selesai tugas dilaksanakan. Okay? Yang saya buat warna biru tu keyword dia yang awak kena hafal. Ingat nah? Apa dia sub atau cara? Apa dia fungsi? Apa dia fungsi? Sub atau cara yang melaksanakan tugas khusus secara berulang kali dan memulangkan nilai selepas tugas selesai dilaksanakan. Okey, fungsi ni sesuai digunakan bagi sub atau cara yang perlu memulangkan nilai selepas tugas tersebut selesai dilaksanakan. Okey. Contoh lain adalah macam bil elektrik kan. Bil elektrik dia ada kadar tertentu kan. Untuk rumah kadar dia berapa-berapa kan. Untuk kilang pula kadar dia lain. Jadi pengiraan kadar untuk rumah dan kilang tu mungkin berbeza. Jadi mungkin kita boleh buat pengiraan kadar elektrik tu menggunakan sub atau cara. Okay, sebab kita nak guna berulang kali. Kalau kita tak guna sub atau cara, kita akan tulis atau cara yang panjang daripada awal sampai habis. Cikgu, apa maksud memulangkan nilai tu? Apa maksud memulangkan nilai? Memulangkan nilai ni maksudnya sub atau cara fungsi ni dia melakukan pengiraan. Okay, dia buat pengiraan. Dah habis pengiraan. Contohnya kita hantar 2 nilai. Panjang dengan lebar kan? Panjang katakan 2, lebar katakan 5. Lepas tu 2 dengan 5 ni adalah nilai. Nilai yang kita hantar kepada sub atau cara. Sub atau cara tu fungsi dia untuk kira. Kira luas. Okay, panjang dengan lebar kita hantar 2 dengan 5. Jadi luas dia berapa? Luas sama dengan 2 kali 5, 10 kan? Okay, lepas dia kira 10 tu, jawapan dia 10, hasil dia 10. Hasil tersebut akan dipulangkan. Pulangkan ke mana? Akan dipulangkan balik ke atau cara utama. Sebab yang panggil sub atau cara tu adalah atau cara utama. Okey, ni. Ini saya ambil daripada buku teks. Function. Function ni fungsi lah kan. Fungsi sesuai digunakan bagi sub tugas ataupun sub atau cara yang perlu memulangkan nilai selepas tugas itu diselesaikan. Dekat mana tugas tersebut diselesaikan? Tugas tersebut diselesaikan di sub atau cara. Dia nak pulangkan nilai. Pulang ke mana? Pulang ke atau cara utama. Sebagai contoh, dalam permainan yang melibatkan pembelian, situasi pengiraan dana yang sedia ada dan baki dana selepas pembelian diperlukan. Ni contoh awak main game. Game apa ni? Plant vs Zombie kan? Mungkin awak nak belilah. Okay, awak ada duit banyak ni. RM220.
Lepas tu awak nak beli paddy field. Ni, sawah padi kan. Harga dia 200 kan. Okey. Untuk kita beli, pembelian ni akan dibuat di sub atau cara. Sub atau cara beli. Sebab dalam game tu, kita sepanjang kita main game tu, adakah sekali saja kita nak beli? Sekali ke banyak kali? Mungkin kita akan beli banyak kali kan lepas ni kan. Jadi atur cara tu dia akan laksanakan satu tugas khusus. Sub atur cara tu untuk beli saja. Okey. Untuk beli saja. Ada lagi untuk game mungkin ada sub atur cara untuk kira skor. Untuk kira skor. Kan? Untuk bonus. Okey. Itu maksud dia melaksanakan tugas khusus. Tugas khusus yang ni untuk beli. Kan? Bila beli, baki duit kita ada ni 220 ni dia akan tolak dengan yang kita beli ni 200. Lepas kita beli akan dapat nilai baru berapa? Baki duit kita akan jadi RM20. Nampak? Ini semua akan dilaksanakan pada sub atau cara beli. Faham? Function sesuai digunakan bagi proses pengiraan kerana kod yang sama tidak perlu ditulis semula setiap kali pemain ingin melakukan pembelian. Okey, cuba bayangkan awak pernah main Candy Crush tu tak? Candy Crush. Pernah main kan? Sama juga dalam game Candy Crush tu, kalau 3 ni, kalau ada buah kan, katakan buah limau. Warna hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Okey, awak buat turun daripada atas ni, buat turun hijau. Bila hijau sama-sama 3 ni mungkin dia meletup kan? Okey, dia meletup. Okey, dia hilang kan? Proses yang menghilangkan ni dilaksanakan oleh sub atau cara lah. Faham tak? Mungkin level lain, level kedua awak main, mungkin buah strawberry. Okey, dia bentuk macam ni, lepas tu macam ni kan? Lepas tu bila 3 kan dia boleh meletup kan? Ini juga dilaksanakan oleh sub atau cara. Okay, next. Okay, cara menulis fungsi dalam Python. Tengok ini fungsi dalam Python. Fungsi dibuat dengan kata kunci def. Untuk sub atau cara yang bernama fungsi, kita mesti mula dengan perkataan def. Ni. Def tu untuk definition. Tapi kita guna def saja. Kemudian diikuti dengan nama fungsi. Def, lepas tu ada nama fungsi. Lepas tu ini ada nilai. Nilai ni kita panggil sebagai parameter. Okey, nilai yang kita hantar. Cara mengembalikan nilai, kan? Fungsi ni tadi kita kata kalau fungsi dia mengembalikan nilai. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Tengok ni, dia guna return. Return tu untuk apa? Untuk dia pulangkan nilai. Selepas return mesti ada pemboleh ubah dekat sini. Tak boleh return saja. Kalau return saja salah. Return apa? Okay. Tengok dia kata return diikuti dengan nilai atau pemboleh ubah yang akan dikembalikan. Contoh, ini cara macam mana nak tulis function ataupun fungsi. Dalam konteks dia guna perkataan function juga sama dengan fungsi lah. Function tu dalam bahasa Inggeris. Okey, tengok contoh sebelah ni. Ini cara penulisan sebenar. Def luas persegi. Ini adalah apa? Luas persegi ni adalah nama fungsi. Okey, ini nama fungsi. Okey, fungsi mesti mula dengan def, lepas tu ada nama fungsi, lepas tu mesti ada bracket, bracket tu mesti, lepas tu dalam bracket tu ada parameter. Nanti saya terang apa dia parameter. Parameter tu macam pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang kita hantar daripada atau cara utama. Atau cara utama kita hantar nilai pemboleh ubah. Okey, kita hantar ke
Sub atau cara akan terima dekat sini lah. Pemboleh ubah tu dia terima kat sini. Macam tadi tu, yang contoh happy birthday tu. Dekat sini pemboleh ubah dia, parameter dia nama kan? Nama. Okay, lepas tu mesti ada titik bertindih. Mesti ada, kalau tak ada dia jadi error. Ini adalah badan fungsi. Maksudnya pengiraan dilaksanakan di sini. Luas sama dengan sisi darab sisi. Sisi darab sisi ni dia ambil daripada mana? Dari parameter ni. Pemboleh ubah ni kan? Pemboleh ubah ni kita nak kira untuk luas. Sisi darab sisi, kita kira yang sebelah sini. Kan saya selalu bagi tahu kita kira yang belah kanan dulu. Lepas tu baru hantar nilai ke sebelah kiri. Dapat jawapan, hantar nilai ke luas. Nilai dekat luas ni dia akan return luas. Maksudnya dia akan return ke mana? Return ke mana tadi saya bagi tahu? Return ke atau cara utama. Ya, return ke atau cara utama. Bagus. Sebab yang panggil ni, yang panggil fungsi ni adalah atau cara utama. Jadi kita kena hantar balik nilai selepas kita kira tu. Lepas kita kira, kita hantar balik nilai dekat atau cara utama. Okay. Tu bagus tu, ada yang dah faham dah? Okay, yang lain pun akan faham juga lepas ni. Senang saja. Sebenarnya senang. Tapi itulah sebab tak bersemuka ni, nak explain tu payah sikit. Okay, ini contoh lain. Mengira isi padu piramid bertapak segi 4 sama. Isi padu piramid. Kalau kita tengok kat situ, depth kan? Depth kira isi padu piramid. Okay, 3 baris ni kita panggil sebagai apa? Kalau ada perkataan depth tu kita panggil sebagai apa? Apa dia? Subtitle. Sub atau cara. Sub atau cara kan ada 2 jenis kan, fungsi dengan prosedur. Yang ni dia ada perkataan return. Yang ni nak kenal dia. Petua dia tengok. Kalau def lepas tu ada perkataan return, ini kita panggil sub atau cara fungsi. Ada perkataan return saja, mesti sub atau cara fungsi. Kena ingat nak. Sebab tu dia kata yang fungsi ni mengembalikan nilai. Macam mana mengembalikan nilai? Dengan kata kunci return tadilah. Faham tak? Dalam Python, sub atau cara kita tulis di atas sekali, paling atas. Di atas. Atau cara utama tu duduk di bawah. Macam terbalik kan, sepatutnya atau cara utama tu duduk di atas. Tapi, ni dia punya peraturan dia. Atau cara utama kena duduk di bawah. Yang sub atau cara semua duduk di atas. Anak-anak semua duduk di atas. Okey, bila atau cara ni dilaksanakan, tengok ni atau cara utama, yang ni. Ini atau cara utama. Bawah ni pun ialah atau cara utama. Yang ni mak dia. Ni semua-semua ni yang mak dia. Yang ni anak. Mak akan buat dulu. Okey, bila kita run atau cara ni, bila kita laksanakan, print kira isi padu piramid. Jadi, bila awak run, dia akan laksanakan yang ni lah. Yang mana yang ada dalam hijau tu dia akan papar dekat kita. Nampak tak ni? Kira isi padu piramid. Sama tak ini? Sama kan? Itu baru dilaksanakan baris yang pertama. Faham? Faham tak? Lepas tu baris kedua. Sisi sama dengan input, masukkan ukuran sisi tapak piramid. Bila awak run, dia akan keluar yang warna hijau ni. Masukkan ukuran sisi tapak piramid. Ni. Nampak tak ni? Sampai tanda titik bertindih ni kan? Ini adalah fungsi input. Kita belajar tahun lepas. Fungsi input maksudnya, bila cursor duduk dekat sini, dia akan gedik-gedik tu. Dia tunggu input daripada pengguna. Jadi kita akan type lah. Sisi tu berapa kita nak masukkan. Dekat sini, kita masukkan 12. Faham tak? 12 ni dia akan masuk kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang bernama apa?
Bernama? Sisi. Sisi. Bagus. Okey, jadi saya lukis kat sini sikit. Ni pemboleh ubah yang bernama Sisi. Pengguna masukkan nilai 12. Okey, setakat ni faham kan baris kedua ni? Baris ketiga pula. Ini fungsi input juga. Dia tunggu input dari pengguna. Masukkan tinggi piramid. Ni, masukkan tinggi piramid. Sampai sini kan? Ha, dia duduk gedik-gedik kat sini cursor. Jadi pengguna masukkan berapa? 16. 16 ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama apa kelas? Tinggi. Ya, bagus. Okey. Jadi kita ada satu lagi pemboleh ubah. Tinggi. Awak bila nampak atau cara macam ni buat satu-satu baris. Memang tak susah sebenarnya. Okey, pengguna masukkan nilai 16. Macam tu. Okey, habis dah 3 baris ni. Yang output ni habis dah, selesai dah kan? Okey, sambung lagi. Pi ke bawah. Print isi padu piramid sama dengan, dia akan keluar ini. Print tu paparkan kan? Isi padu piramid sama dengan, yang takat ni, dia berhenti takat ni. Yang ni. Kira isi padu piramid, yang ni, kira isi padu piramid ni adalah nama fungsi. Nama sub atau cara fungsi tadi. Ni. Nampak ni? Maksudnya yang ni dia akan panggil. Dia akan panggil atau cara utama ni dia akan panggil sub atau cara fungsi. Okey, dia akan panggil yang ni. Panggil anak dia. Dan dia hantar nilai pemboleh ubah. Sisi dan tinggi. Sisi ni, yang dia hantar sisi ni, dia akan jadi parameter dekat sini. Nampak tu, sisi. Tinggi juga, dia hantar 2 kat sini kan, 2 pemboleh ubah. Sisi dan tinggi. Tinggi akan masuk ke sini. Sisi sekarang pegang nilai berapa ni? Bagi tahu saya. 12 kan? Bagus, 12. Tinggi berapa? 16. 16, bagus. Okey, ini dah faham dah. Baris ni. Baris kedua. Bila ada pengiraan, kita akan buat pengiraan sebelah kanan dahulu. Okey, pengiraan sebelah kanan saya tunjuk. Okey, ni formula dia yang ni. 1/3 kali sisi darab sisi. Sisi 12 kan? 12 darab 12, 144. Darab dengan berapa? 16. 16, pandai. Okey. Tak ada kalkulator, tak tahulah berapa kan? Kita tengok jawapan lah. Kita dapat jawapan yang ni. Okey. 768. Kalau ada kalkulator boleh kira lah. 768. 768 ni, lepas kita kira belah sini dapat 768. 768 ni akan diumpukkan. Saya bagi tahu dah dekat kelas. Tanda sama dengan ni adalah tanda umpuk. Umpuk. Maksudnya bagi nilai. Nilai sebelah kanan ni bagi ke sebelah kiri. Bagi kepada pemboleh ubah yang bernama apa? Isi padu piramid. Jadi kita ada lagi satu pemboleh ubah nama isi padu piramid. Pegang nilai berapa? Bagi tahu saya. Isi padu piramid sekarang nilai dia berapa? 768. Ya, bagus. 768. Okey. 768. Dekat sini, kan? So, dah selesai dah baris kedua. Baris ketiga pula. Return. Return, apa yang nak return? Return isi padu piramid. Nilai dalam isi padu piramid. Ni isi padu piramid kan, pemboleh ubah. Nilai dia 768. Jadi dia akan return, hantar nilai 768 tu kepada fungsi yang panggil dia. Dia akan hantar 768 ke atur cara utama. Ni kan? Dia akan hantar balik ke sini. Okey, baris ni yang panggil dia kan, dia hantar balik kat sini. Jadi, semua ni akan pegang nilai berapa? 768. Sebab tu dah dapat jawapan macam ni. 768.0. Sebab yang ni adalah float. Kita baca atur cara main dulu.
Atau cara utama ni kena baca dulu. Ni hak ni dulu. Ini kita baca yang pertama. Okey. Oh sebenarnya sampai bawah ni ya. Ni atau cara main. Lepas tu kalau dia panggil fungsi, dia panggil sub atau cara, kita naiklah ke atas. Dekat sini dia panggil kan. Ayat ni yang dia panggil. So barulah kita pergi ke atas ni. Okey. Jadi bila ada sub atau cara, fungsi atau prosedur, biasakan baca dari atau cara utama. Mesti baca yang bawah ni dulu walaupun dia duduk kat bawah. Selalu kita baca atas lah kan? Tak, kita baca yang bawah. Okay. Okay, next. Tak susah ya. Okay, teliti perbezaan output bagi fungsi yang diubah sesuai kod segmennya. Okay, tengok kat sini. Def, fungsi darab X, return 7 darab X. Yang ni fungsi ke prosedur ni? Bagitahu saya. Yang ni adalah sub atau cara. Betul lah sub atau cara. Tapi adakah dia fungsi ataupun prosedur? Tadi saya bagi tahu dah macam mana nak kenal fungsi atau prosedur. Fungsi. Ya, fungsi. Pasal apa fungsi? Ada def dengan return. Okey, sebab ada return. Kalau nak kira ada def, nanti bila kita masuk prosedur, dia memang ada def juga. Sama. Okey. Yang paling penting nak kena pasti mesti ada perkataan return. Kalau return, confirm ini adalah fungsi. Okey, kita tengok kat sini. Yang ni adalah, ini kita panggil apa bawah ni? Atau cara apa? Utama. Ya, bagus. Okay, atau cara utama. Yang ni fungsi. Okay, ataupun kita panggil sub atau cara pun boleh lah. Okay, print. Fungsi darab. Print dia suruh paparkan. Dekat sini dia panggil. Fungsi darab dia hantar nilai kosong. Kat sini dia panggil fungsi. Dia panggil fungsi yang bernama fungsi darab. Dia hantar nilai kosong. X ni akan pegang nilai kosong. Return. Hantar nilai. 7 darab kosong. Berapa? 7 darab kosong berapa? Kosong kan? Kosong. Jadi print kosong. Output dia kosong lah ni. Nampak? Baris kedua pun sama juga. Dia panggil fungsi juga. Dia panggil fungsi darab dengan hantar nilai 3. Sekarang yang ni bukan kosong dah, 3. 7 darab 3 berapa? 21. Senang kan? Faham tak ni? Ini seterusnya. Baris ketiga 7 darab 5. X ni jadi 5. 7 darab 5. 35. Ini output dia. Fahamlah hari ni kan? Senang kan? Okey. Seterusnya, ini yang pertama. Yang kedua. Sama juga, saya ubah sikit je. Def fungsi darab X, return 7 darab X. Bila kita buat macam ni, fungsi darab kosong. Maksudnya dia akan panggil fungsi, sini kan? Dia hantar nilai kosong. 7 darab kosong, jawapan dia apa? Kosong. Return kosong. Print. Dia ada arahan print tapi dia tak habaq nak print apa. Nampak ni kosong kan? Sebab tu lah output dia kosong. Tak ada apa ni. Output dia tak ada apa. Sebab apa? Sebab dia print tapi dia tak habaq nak print apa. So kalau buat macam ni atau cara buat macam ni salah. Ini tak ada output apa. Kosong. Okay. Boleh bandingkan dengan sebelah tu. Yang ni ada output. Okey, kalau buat macam ni, macam sebelah ni. Okey. Yang ni atur cara utama. Atur cara utama. Kita tengok baris demi baris. Pertama sama dengan fungsi darab kosong. Tengok yang sebelah kanan dulu. Yang ni. Dia panggil fungsi darab menghantar nilai kosong. X sekarang nilai dia kosong. 7 darab kosong. Kosong kan? Return kosong. Bila return kosong, yang ni akan pegang nilai kosong. Kosong akan diumpukkan. Ni nampak ni tanda sama dengan. Kosong ni diumpukkan kepada pemboleh ubah yang bernama pertama. Faham? Ini ada pemboleh ubah nama pertama. Nilai yang masuk tu nilai apa? Kosong. Kan? Print pertama. Apa nilai dalam pemboleh ubah pertama? Nilai apa? Kosong. Kosong. Sebab tu dia keluar kosong kat sini.
Okey? Senang je kan? Okey, baris ni dah siap. Kita dah buat dah baris ni. Baris ketiga pula. Sama juga. Kedua sama dengan fungsi darab. Buat belah kanan dulu. Ni. Fungsi darab. Dia panggil fungsi darab. Hantar nilai berapa? 3. Kan? Print kedua. Oh, tadi. Hantar nilai 3. 7 kali 3 berapa? 21 kan? Return hantar balik ke sini. 21. 21 akan masuk ke pemilih ubah yang bernama apa? Bernama apa? Kedua. Ya, kedua. Nilai dia 21. Itu print kedua. So dia akan papa 21 lah. Nampak? Sama macam ni kan? Output yang sama. Yang ni sama. Cuma cara tulis tu berbeza. Boleh tulis macam ni ataupun boleh tulis macam ni. Sama. Faham Okay, next. Susah ke tak susah? Dah nampak jalan sikit ke? Okay, seterusnya kita masuk kepada sub atau cara yang kedua. Jenis yang kedua iaitu, dia lebih kurang je tau. Iaitu yang kita panggil sebagai prosedur. Okay. Apa maksud prosedur? Yang kuning-kuning tu kena hafal keyword. Prosedur tu adalah sub atau cara. Mesti sebut sub atau cara. Sub atau cara yang melaksanakan tugas khusus. Tugas khusus. Macam contoh sebelum ni, tugas khusus dia untuk darab. Contoh sebelum ni lagi, tugas khusus dia untuk kira isi padu piramid kan? Tu maksud dia tugas khusus. Tugas tertentu, tugas khas. Okay, tugas khusus secara berulang kali. Faham kan berulang kali? Kita suruh dia buat banyak kali. Duk saat kita panggil suruh dia buat kan? Dan tidak memulangkan nilai. Inilah beza fungsi dengan prosedur. Tidak memulangkan nilai selepas tugas selesai dilaksanakan. So kalau nak hafal fungsi dengan prosedur tu lebih kurang saja, cuma tukar dekat ayat ni. Kalau prosedur tidak memulangkan nilai selepas tugas diselesaikan. Okey, senang je. Prosedur sesuai digunakan apabila suatu atau cara perlu dilakukan berulang kali. Dia ada ulang perkataan tu je lah. Tanpa pemulangan nilai. Kena ingat yang tu. Okey, kurang-kurang hari ni kena tahu dah definisi fungsi prosedur dan beza dia. Seterusnya, prosedur sesuai digunakan dalam situasi di mana tugas perlu dilaksanakan berulang kali apabila diperlukan tanpa pemulangan nilai. Bila dia kata tanpa pemulangan nilai, ada perkataan return agak-agak? Tak ada. Tak ada, bagus. Siapa yang jawab tu bagus. Memang tak ada return. Dalam prosedur tak ada return. Okay, perhatikan bahawa prosedur yang disimpan dalam butang profil, macam Facebook kita kan, profil, Instagram ada profil, email pun ada profil, akan terlaksana setiap kali butang ini diklik. Awak dah klik banyak kali kan profil tu kan? Profil tu dia buat apa? Dia papar saja kan? Ada tak dia kira apa-apa dalam profil? Tak ada kan? Sebab itulah dia kata prosedur ni tak pulangkan nilai sebab dia tak buat pengiraan. Dia hanya paparkan saja. Selalunya prosedur ni menggunakan arahan print. Dia print terus, dia papar terus dalam sub atau cara. Okay? Dia tak hantar nilai ke atau cara utama. Prosedur ini akan memaparkan tertingkap yang mengandungi profil pemain. Bila awak klik kat profil, dia keluar lah. Macam ni kan? Okey, seterusnya. Cara menulis prosedur dalam Python. Ini lebih kurang dengan fungsi je. Cara menulis. Prosedur kadang-kala disebut sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ni setengah buku kan. Prosedur tu dia panggil fungsi juga tau. Awak jangan terkejut. Tapi fungsi yang macam mana? Fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai kita panggil prosedur. Prosedur dibuat dengan kata kunci def
sama dengan fungsi, mesti mula dengan def. Lepas tu ada nama prosedur. Lepas tu dekat sini ada mungkin ada parameter ataupun pemboleh ubah lah yang kita hantar daripada atur cara main tu. Kat sini dia terima pemboleh ubah daripada main. Parameter dia panggil nah. Lepas tu kita ada badan prosedur. Contoh dekat sini. Def hello. Hello ni nama, dekat sini tengok dia panggil nama fungsi. Sebenarnya bukan fungsi tau sebab tak ada return kan. Sebenarnya prosedur. Kalau dalam internet memang banyak yang dia panggil fungsi. Prosedur tu dia panggil fungsi. Sebenarnya betul, tak salah. Tapi kalau ikut buku teks tu memang dia panggil prosedur lah. Okay. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Def hello ada bracket. Ni boleh ada parameter ataupun tak ada pun tak apa. Mesti ada tanda titik bertindih. Lepas tu ini badan dia. Print hello. Print world. Okey, tadi terlupa nak abang. Lepas def ni mesti ada indent. Awak kena jarak tau kat sini. Ni kena jarak ni. Tak boleh terus print ni bawah rapat ke sini. Dia jadi error. Itu saya letak dia ke dalam sikit. Fungsi pun sama juga macam tadi. Okey Ada soalan? Okey, kita sambung lagi. Ada sikit-sikit lagi. Okey, contoh prosedur ringkas. Ini adalah prosedur. Okey, kalau awak tengok kat sini. Ini. Def hello, print hello. Ini prosedur. Sebab tak ada return kan. Ada berapa prosedur kat sini? Ada berapa prosedur? 2. Ada 2. Bagus. Okey, ni prosedur pertama, ni prosedur kedua. Ini kita panggil apa ni? Lupa dah tadi. Panggil apa? Panggil apa ni? Atur cara utama. Ya, atur cara utama ataupun main. M-A-I-N. Okey. Atur cara main ataupun atur cara utama. Bagus. Kita nak laksanakan prosedur dulu ke atur cara utama dulu? Yang mana kita laksanakan dulu mula-mula? Atur cara utama. Ya, bagus. Atur cara utama. Okey. Atur cara utama tengok baris pertama ni. Hello. Tanda macam ni kan? Apa maksud arahan macam ni? Maksud arahan macam ni maksudnya dia panggil. Panggil prosedur. Yang bernama apa? Hello. Ada tak dia hantar nilai? Tak ada kan? Dia tak hantar apa-apa nilai pun. Okay. Jadi dia akan pi ke sini. Hello ni. Okay, apa dia buat? Dia print hello saja. Dia papar hello je. Sebab itulah ni output macam ni. Faham? Okay, settle dah yang ni. Baris pertama dah siap. Baris kedua, ucap selamat dia hantar nilai Lily. Ucap selamat ni apa? Ini adalah nama prosedur. Kan? Ni. Ni. Okay, dia panggil sub atur cara prosedur yang bernama ucap selamat. Dia hantar nilai Lily. Lily ni akan masuk kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Nama. So, nama sekarang akan pegang nilai Lily. Faham? Lepas tu dia akan pergi ke body. Badan dia print. Selamat datang, Lily. Macam ni. Selamat datang. Dia sambung dengan nama. Ni dalam pemboleh ubah nama ada nilai Lily. So Lily kat sini. Settle. Ni settle dah. Lepas tu baris ketiga ucap selamat Afif. Afif masuk dah ni. Okey. Dia panggil lagi sekali. Panggil lagi sekali. Ucap selamat hantar nilai Afif. So nama ni akan tukar sekarang jadi Afif. Selamat datang Afif. Boleh tak? Okey tak kelas setakat ni? Okey, cikgu. Okey nak? Okey, saya nak terangkan apa dia prosedur. Prosedur ni kan? Ini prosedur, ini prosedur. Dalam prosedur ni kita ada ni, yang ni kita panggil sebagai parameter.
Okey, parameter, pemboleh ubah parameter. Nilai yang kita hantar ni, yang ni dengan ni, ini adalah nilai. Nilai itu kita panggil sebagai argument. Okey. Kena tahu. Nilai yang kita hantar tu adalah argument. Kena tahu beza. Argument ni bila kita hantar nilai dia masuk kepada ni, yang ni adalah pemboleh ubah kan? Pemboleh ubah. Ini pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu kita panggil sebagai parameter. Ingat. Pada prosedur atau fungsi, ni pada prosedur, pemboleh ubah kita panggil sebagai parameter. Okey. Pada atur cara utama, nilai itu kita panggil sebagai apa? Argument. Ni. Kena tahu beza. Ini parameter. Dekat prosedur ataupun fungsi, kita panggil parameter. Okey. Dekat atur cara utama, kita panggil argument. Okey, kegunaan atau kebaikan fungsi dan prosedur. Kita laju sikit lah. Okey, ada 3 kat sini kegunaan atau kebaikan dia. Yang pertama, kedua-dua fungsi dan prosedur ni sesuai untuk pelaksanaan tugas yang khusus atau berulang. Okey, tugas khusus berulang. Yang saya garis tu yang penting. Dalam atur cara yang sama atau atur cara yang berlainan. Okay. Kalau atur cara yang berbeza pun kita boleh panggil juga fungsi atau prosedur tu. Macam contoh tadi saya bagi atur cara yang sama saja kan. Sebenarnya atur cara yang berbeza pun boleh. Okay. Dapat digunakan berulang kali. Itu kebaikan dia. Okay. Dapat digunakan berulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan kod arahan ataupun atur cara menjadi lebih kemas. Kemas, teratur, sistematik, bersifat modular. Kita tak nampak serabut sangat. Sebab macam pengiraan tu kan, macam luas dia ada satu sub atur cara. Nak kira isi padu ada lagi satu sub atur cara kan. Jadi dia tak nampak serabut lah. Yang ketiga, lebih mudah dinyah pepijat serta diselenggara. Maksudnya, mudah untuk kita kesan dan baiki ralat. Kita tengok dekat sub atur cara tu, kita baiki ralat sekali saja. Dekat function atau prosedur tu. Kalau kita tak buat function dengan prosedur, kalau kita tulis atur cara daripada awal sampai habis, tak gunakan sub atur cara, maksudnya atur cara tu mungkin kita buat berulang kali. Pengiraan tu untuk luas mungkin kita ulang sampai 3-4 kali. Bila nak semak ralat, kita kena semak dekat 3 atau 4 tempat. Faham tak saya kata? Bila atur cara panjang daripada mula sampai habis, untuk kira luas mungkin awak guna dekat 3 tempat. Bila nak semak ralat, awak kena ubah pada 3 tempat. Tapi bila awak gunakan sub atur cara, function atau prosedur, ubah hanya di satu tempat saja. Tempat untuk nak kira luas tu kan? Satu tempat, satu sub atur cara saja. Ubah kat situ saja. Tu maksudnya mudah untuk kesan dan baiki ralat. Okay. Next. Okay. Dalam pengaturan Python, prosedur tidak wujud kerana prosedur dianggap sebagai implicit function. Kat sini, dalam Python sebenarnya tak ada pun prosedur tu. Prosedur tu kita panggil sebagai function juga. Tapi function yang tak memulangkan nilai. Dekat sini dia kata, dalam Python, dalam atur cara Python, function ni memulangkan nilai. Tapi prosedur ni adalah function yang pulangkan nilai, tapi nilai yang dipulangkan adalah nilai none. None tu maksudnya apa? Tak ada, kosong. Dia pulangkan nilai, tapi nilai yang dipulangkan tu tak ada apa. Bukannya kosong sifar tu, tak ada apa. Tempat kosong saja. Okay? Jadi macam dia tak pulangkan nilai lah sebenarnya kan. Sebab tu kita panggil juga prosedur dalam Python. Sebenarnya dalam Python tak ada prosedur, dia ada fungsi. Tapi fungsi tu yang memulangkan nilai none. None ialah nilai lalai dalam Python. Maksudnya nilai lalai tu nilai kosong. Default.
Okay, next. Okay, tahukah anda parameter dan argument? Yang ni yang saya terangkan tadi. Parameter ialah pemboleh ubah yang digunakan dalam satu function atau prosedur. Ni. Ini function atau prosedur kan? Ini function ke prosedur kelas? Function. Function sebab ada return kan? Ni. Pemboleh ubah ni kita panggil parameter. Dekat atau cara utama ni kita panggil sebagai argument. Macam saya sebut tadi. Argument adalah data atau nilai sebenar. Itu kena ingat. Perbezaan parameter dengan argument. Next. Istilah lain bagi parameter dan argument. Ini boleh tengok dekat internet. Okey, dekat internet ada yang panggil yang ni sebagai parameter formal. Parameter formal yang ni parameter sebenar. Okay. Ada juga yang panggil yang ni parameter tau. Dia pun tak panggil argument. Tapi kita ikut buku teks. Kalau buku teks yang ni argument. Yang ni pada fungsi atau prosedur dia adalah parameter. Sama juga yang ni. Ini parameter, yang ni argument. Okay. Next. Okay, persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur dalam Python. Persamaan perbezaan. Yang tengah ni persamaan ya, function dengan prosedur. Mempunyai nama khusus yang eksplisit. Nama function dengan prosedur tu kita kena letak nama yang menggambarkan tugas dia. Kalau untuk kira luas, kita letaklah def luas. Jangan letak def kucing pula kan. Def kucing tu tak menggambarkan fungsi dia untuk nak kira. Okay, jadi dia kata nama yang khusus. Nama yang boleh kita kenal fungsi dia tu buat apa. Okay, yang eksplisit. Function dan prosedur boleh berparameter atau tidak mempunyai parameter. Okay, contoh tadi yang saya bagi ada yang ada parameter, ada yang tak ada parameter. Melaksanakan suatu urutan langkah menyelesaikan suatu tugas khusus. Dia untuk selesaikan suatu tugas khusus. Okay, macam rumah kita lah ada banyak bahagian kan. Ada bilik, kalau nak tidur kita masuk bilik, kalau nak makan kita pergi kat dapur. Tu semua macam sub atau cara lah. Nak tengok TV dekat ruang tamu. Boleh digunakan berulang kali. Sama ada dalam atur cara yang sama atau berbeza. Perbezaan. Prosedur ditulis oleh pengguna. Kita tulis sendiri prosedur. Function. Function tu kita boleh tulis sendiri. Boleh juga yang komputer tulis siap-siap. Itu kita panggil built-in function. Dia ada siap-siap dalam komputer. Okay, dekat library. Dekat perpustakaan komputer tu ada siap-siap. Okay, pustaka tu. Itu built-in function. Kita tulis sendiri pun boleh. Okay, function perlu menerima input atau argument. Pasal apa perlu terima input? Sebab kita nak kira, nak buat pengiraan kan? Mesti kena ada nilai. Panjang lebar berapa kan? Kalau prosedur, tidak semestinya menerima argument. Boleh hantar nilai pun boleh. Macam tadi kita hantar nama kan, nak suruh dia print happy birthday tu kan? Tapi kalau kita tak hantar pun boleh. Macam kita buat hello tadi tu. Kita tak hantar nilai apa pun. Okay, itu adalah prosedur. Okay, function memulangkan satu atau beberapa nilai. Ini yang penting sekali. Memulangkan nilai. Kalau prosedur tidak memulangkan sebarang nilai. Kecuali secara lalai ataupun none. Kalau dia pulang nilai pun, dia pulang nilai none. Jadi macam tak ada apa juga. Ada soalan setakat ni? Okay, next. Okay, yang tu saja. Okay, saya rasa yang tu sajalah untuk hari ni. Ni pun dah sejam lebih dah.